Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Jawi dan Khat. Untuk pelajaran ketiga, tajuk seni khat di Malaysia. Okey, murid-murid boleh rujuk kitab bermula daripada halaman 15. Perkembangan seni khat di Malaysia pada masa kini berjalan secara berterusan dan dapat dirasakan dengan adanya sekolah-sekolah menengah agama, sekolah agama negeri, persatuan-persatuan dan syarikat yang giat mempromosikan seni khat ini. Okey, murid-murid, seni khat ini merupakan seni dalam kita menulis tulisan Jawi. Okey. Seterusnya kita lihat antara hala tuju mempelajari seni khat ini ialah yang pertama, memartabatkan dan membudayakan tulisan Al-Quran kepada semua lapisan umur. Okey. Yang kedua, mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam seperti tanah Arab dan benua Eropah. Yang ketiga, memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang hidup dengan ruh Islam dan mengenal tulisan Jawi. Okey. Seterusnya, menghidupkan tulisan Jawi di seluruh peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai satu mata pelajaran atau kurikulum yang bergerak aktif dan sistematik. Okey, seperti kita di sekolah agama negeri, kita ada mata pelajaran Jawi bermula daripada darjah 1 hingga darjah 6. Okey. Itu antara inisiatif kerajaan, untuk memartabatkan seni khat dan tulisan Jawi. Okey, yang kelima, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak melahirkan penulis-penulis yang berwibawa melalui seminar-seminar dan bengkel-bengkel untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu. Okey, sebagai contoh, Muzium Kesenian Islam dan Yayasan Restu yang ditubuhkan mempunyai bengkel yang khusus dalam melahirkan penulis khat yang mempunyai daya imajinasi dan kreatif yang tinggi. Okey, yang keenam, mengadakan dan menganjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebagaimana negara Turki yang menganjurkan pertandingan khat kebangsaan setiap 3 kali setahun, bertujuan untuk melahirkan penulis bertaraf antarabangsa dan berpengalaman. Okey, sekarang kita akan lihat perkembangan seni khat di Malaysia, antaranya melalui aktiviti persatuan. Okey. Aktiviti persatuan iaitu penubuhan Persatuan Seni Khat Kebangsaan adalah menjadi tulang belakang penggerak yang memperkenalkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti kegiatan seni khat di Malaysia. Pertandingan seni khat peringkat kebangsaan merupakan salah satu wasilah memperkenalkan seni khat itu sendiri dan melahirkan lebih ramai penulis tanah air dan mencungkil bakat penulis-penulis muda. Manakala di negeri Johor pula, wujudnya Persatuan Seni Khat Johor, persatuan ini telah menjadi tapak perkumpulan dan perbincangan penggiat seni khat anak Johor bagi menjalankan pelbagai aktiviti untuk menyemarakkan lagi seni khat secara teratur dan berterusan. Okey, seterusnya melalui pendidikan formal dan terancang. Okey, wujudnya mata pelajaran khat di peringkat sekolah-sekolah agama, menengah Arab dan kegiatan-kegiatan Persatuan Seni Khat di institusi pengajian tinggi, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Okey, Yayasan Warisan Johor telah memberi dorongan yang positif kepada penulis khat untuk mengajar seni tulisan ini sehingga kini telah mencapai puluhan penulis yang menjadi tenaga pengajar seni khat di seluruh Johor. Okey, selain itu pengembangan pusat latihan. Okey, sebuah akademi untuk memberi latihan seni khat dan apa jua yang berkaitan dengan seni khat telah ditubuhkan. Pusat latihan tersebut dinamakan Akademi Arham yang bertapak di daerah Kulai. Kini, Johor mempunyai potensi yang tinggi untuk memajukan bidang ini, memandangkan ramai tenaga yang berkebolehan dan berpengalaman. Seterusnya, perkembangan seni khat di Malaysia juga boleh melalui penganjuran pertandingan. Okey.
Pelbagai persatuan dan organisasi bukan kerajaan di negeri Johor telah banyak menganjurkan pertandingan seni khat sebagai galakan kepada penulis-penulis di tanah air dengan tawaran hadiah lumayan bagi menarik lagi minat rakyat Johor. Sebagai contoh, Johor Corporation telah hampir saban tahun menganjurkan pertandingan seni khat kepada semua peringkat umur. Okey, selain itu perkembangan seni khat ini boleh melalui pendidikan formal bersijil. Okey, ramai di kalangan pelajar Malaysia di Mesir mula menaruh minat dalam bidang ini dan mengambil perhatian yang serius dan mengambil inisiatif dengan mengikuti pengajian di peringkat diploma selama 4 tahun. Pelajar lulusan diploma boleh meneruskan pengajian mereka sehingga ke peringkat diploma lanjutan selama 2 tahun di institusi seni khat Arab di Mesir. Selain itu, Yayasan Restu beralamat di Kompleks Taman Seni Islam Selangor juga menawarkan pengajian seni khat. Yayasan ini telah wujud sejak tahun 1998. Okey, murid-murid boleh lihat portal rasmi Persatuan Seni Khat Kebangsaan iaitu yang menjadi tulang belakang penggerak yang memperkenalkan dan menjalankan aktiviti kegiatan seni khat di Malaysia ini. Okey, berikut merupakan laman muka buku Persatuan Seni Khat Johor. Okey, yang menjadi tapak perkumpulan dan perbincangan penggiat seni khat anak Johor bagi menjalankan pelbagai aktiviti untuk menyemarakkan seni khat lagi. Okey, seterusnya adalah portal rasmi Yayasan Warisan Johor. Okey, Yayasan Warisan Johor ni telah memberi dorongan yang positif kepada penulis khat untuk mengajar seni tulisan ini. Okey, ini adalah laman muka buku Akademi Arham. Okey, yang bertapak di daerah Kulai. Okey, tempat ini adalah untuk memberi latihan seni khat dan apa jua yang berkaitan dengan seni khat. Okey, ini adalah portal rasmi Johor Corporation. Okey. Hampir saban tahun Johor Corporation ini menganjurkan pertandingan seni khat kepada semua peringkat umur. Okey, ini adalah portal rasmi Yayasan Restu. Okey, Yayasan Restu ni telah lama bertapak sejak tahun 1998. Okey, Yayasan Restu ni menawarkan pengajian seni khat. Okey, yang Ustazah tunjukkan tadi adalah semuanya portal-portal rasmi jabatan yang ataupun yayasan atau sebagainya lah yang memartabatkan seni khat ini. Okey, sekarang kita akan lihat cara berkesan mempelajari seni khat ini. Okey, yang pertama, kita perlulah mempelajari seni khat ini daripada guru, iaitu secara berguru. Setiap ilmu seharusnya dipelajari secara berguru walaupun secara tidak formal. Ilmu seni khat juga tidak terlepas daripada memerlukan guru atau pembimbing. Belajar dengan bimbingan guru yang terlatih dan berpengalaman adalah lebih baik. Ini kerana mereka telah didedahkan dengan asas pembelajaran penulisan khat. Antara asas tersebut ialah kedudukan huruf yang betul, kaedah memegang kolam yang selesa, teknik yang betul mengasah dan memotong mata kolam mengikut kesesuaian jenis khat, cara meletakkan mata kolam di atas kertas, kedudukan kertas, bekas dakwat yang sesuai, penggunaan span atau kain sutera, tempat menulis dan sebagainya. Okey, cara yang kedua adalah asas pembelajaran seni khat adalah dengan meniru. Menulis khat tanpa meniru tidak akan mendapat hasil tulisan yang bagus. Teknik meniru yang lebih berkesan adalah menekap tulisan penulis-penulis khat yang berpengalaman. Dengan cara ini, ia dapat memahirkan memegang kolam serta membiasakan melihat bentuk tulisan mengikut jenis khat dan saiznya. Okey, seterusnya membuat latihan berjadual dan istiqamah. Okey, itu adalah poin yang penting. Di mana latihan berterusan ini mampu mempercepatkan penguasaan seni khat. Di samping itu, ikutlah setiap kaedah penulisan penulis-penulis khat yang muktabar. Okey, yang terakhir, sentiasa membuat rujukan buku atau hasil karya penulis-penulis yang masyhur. Okey, jadikan rujukan.
Seperti Hashim Muhammad Al-Baghdadi daripada Iraq, Muhammad Ibrahim Mahmud daripada Mesir, Syekh Osman Taha daripada Syria dan sebagainya. Ini adalah Hashim Muhammad Al-Baghdadi yang digelar sebagai Imam Seni Khat kerana kemasyhuran tulisannya. Seterusnya, ini adalah Syekh Osman Taha, penulis Mashaf Madinah kelahiran Halb, Syria. Beliau merupakan Muhammad Ibrahim Mahmud, seni khat Arab di Kahirah. Tulisannya menjadi rujukan di serata dunia. Kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama memartabatkan seni khat di Malaysia ini agar seni khat ini tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Semoga murid-murid diberikan kefahaman yang baik, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.